Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabil Ashrafi bin Bajrun. Nombor matrik I20204932. Okey, saya akan memberitahu tentang carta organisasi syarikat Agrojaya yang dimiliki oleh Datuk Fauzi Syukur. Okey, yang pertama ialah Ketua Pegawai Eksekutif iaitu Datuk Fauzi Syukur, dan Setiausaha Datuk Fauzi Syukur ialah Puan Maizatul. Seterusnya ialah pengurus-pengurus besar. Yang pertama ialah pengurus besar daripada Jabatan Pengeluaran iaitu Encik Zulkifli Zamri, dan pengurus besar daripada Jabatan Pemasaran iaitu Encik Sodiqin Abdullah. Okey, seterusnya ialah pengurus pentadbiran am iaitu Encik Khairul. Okey, seterusnya saya akan berbicara tentang pengurus bawahan daripada jabatan ini. Yang pertama ialah pengurus daripada Jabatan Pemasaran iaitu pengurus pembelian dan juga pengurus pengeluaran. Seterusnya ialah pengurus daripada Jabatan Pemasaran iaitu pengurus jualan dan pengurus khidmat pelanggan. Okey, pengurus jualan ni mempunyai seorang penyelia jualan dan juga jurujual seramai 10 orang. Seterusnya ialah penolong-penolong daripada pengurus pentadbiran am Encik Khairul. Okay, yang pertama ialah penolong pengurus unit sistem maklumat. Seterusnya ialah penolong pengurus unit sumber manusia dan penolong pengurus unit akaun. Okey, seterusnya ialah maklumat pengurusan yang saya fahami daripada carta organisasi syarikat Agrojaya yang dimiliki oleh Datuk Fauzi Syukur ialah, yang pertama ialah peringkat pengurusan beliau. Dalam carta tersebut, ia menunjukkan kedudukan jawatan dalam organisasi. Terdapat 3 peringkat pengurusan dan 4 lapisan jawatan dalam carta organisasi tersebut. Okey, seterusnya ialah yang pertama ialah pengurus atasan. Okey, yang pertama ialah Ketua Pegawai Eksekutif. Seterusnya ialah pengurus besar Jabatan Pengeluaran dan juga pengurus besar Jabatan Pemasaran. Okey, peringkat seterusnya ialah peringkat pertengahan. Yang pertama ialah pengurus pembelian, pengurus pengeluaran, pengurus pentadbiran dan juga pengurus jualan dan pengurus khidmat pelanggan. Seterusnya yang terakhir ialah pengurus bawahan. Okey, yang pertama ialah penolong pengurus unit sistem maklumat, penolong pengurus unit sumber manusia, penolong pengurus unit akaun dan penyelia jualan. Seterusnya yang kedua ialah pembahagian tugas daripada carta organisasi tersebut. Okey, yang pertama ialah ia dibuat mengikut fungsian yang ditunjukkan oleh kotak daripada jabatan dan juga jawatan. Okey, sebagai contoh, Jabatan Pengeluaran fungsinya ialah pengeluaran, dan Jabatan Pemasaran terlibat dengan aktiviti pemasaran. Okey, seterusnya ialah hubungan ketua ataupun subordinat. Yang pertama ialah hierarki ataupun ketua yang diletakkan di atas subordinat. Seterusnya ialah contoh di mana mana-mana ketua dikaitkan dengan subordinat. Okey. Okey, yang seterusnya ialah rangkaian autoriti. Okey, rangkaian autoriti ni dia mempunyai ketua yang mempunyai autoriti dalam jabatan dia sahaja. Okey. Ketua ada autoriti ke atas subordinat orang bawahannya sahaja. Okey, sebagai contoh, Ketua Pegawai Eksekutif mempunyai autoriti ke atas semua fungsi, dan di mana-mana ketua jabatan ada autoriti atas subordinatnya sahaja. Okey, yang seterusnya ialah terdapat beberapa jenis autoriti. Okey, sama ada autoriti lini, ini hak untuk memberi arahan, atau autoriti staff, hak untuk memberi pandangan ataupun idea ataupun nasihat. Okey, sebagai contoh autoriti staff setiausaha iaitu Puan Maizatul antara pengurus-pengurus besar. Manakala autoriti lini yang dimiliki mana-mana ketua yang sesuai ke atas subordinatnya,
iaitu KPE, Ketua Pegawai Eksekutif ada hak untuk mengarah pengurus besar yang seterusnya berhak untuk mengarah pengurus dan penolong pengurus. Okey, seterusnya apa yang saya fahami daripada maklumat daripada Carta Organisasi tersebut ialah terdapat 3 jenis kepimpinan. Okey, yang pertama ialah kepimpinan transformational. Okey, kepimpinan transformational ni ia ditunjulkan oleh Encik Sodikin Abdullah, iaitu pengurus besar bahagian pemasaran. Okey, pemimpin yang berkebolehan ini mampu mempengaruhi pekerjaannya dalam melakukan perubahan dalam organisasi luar daripada kebiasaannya. Okey, sebagai contoh, pada minggu pertama beliau telah membuat rombakan besar-besaran berkumpulan jurujual bagi meningkatkan sale pasaran dan keuntungan syarikat. Walaupun pada awalnya mendapat bantahan daripada orang bawahannya, dan akhirnya beliau berjaya mewujudkan kumpulan kerja yang berjaya mencapai sasaran. Apakah kesan dia daripada kepimpinan ini? Kesan dia ialah ia dapat merangsang pekerjaan berfikir dengan lebih jauh dan mampu menyelesaikan masalah dalam membuat sesuatu keputusan. Seterusnya ialah kepimpinan transactional. Kepimpinan ini ia ditunjukkan oleh Encik Khairil, iaitu pengurus pentadbiran am. Pemimpin yang menawarkan beberapa insentif yang setimpal untuk menggalakkan pekerjanya mematuhi arahan dan bekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Sebagai contoh, Encik Khairil tidak beragak-agak untuk mengenakan tindakan dan memberi ganjaran kepada pekerja yang layak. Contohnya, semasa penilaian prestasi tahun lepas, Encik Khairil tidak meluluskan pemberian bonus kepada seorang pekerja yang sering ponteng kerja tanpa sebab. Apakah kesan daripada kepimpinan transaksional ini? Kesannya pekerja akan bekerja dengan lebih keras untuk mendapatkan ganjaran dan ini ia akan dapat mencapai matlamat organisasi. Yang terakhir adalah kepimpinan karismatik. Kepimpinan karismatik ni ia ditunjukkan oleh Datuk Fauzi Syukur, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif dia sendiri. Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan karismatik ini mempunyai sifat peribadi yang istimewa. Dia ada keyakinan diri yang tinggi dan juga pengikut yang selesa, dan berupaya mempengaruhi orang bawahannya supaya setia dan mematuhi setiap arahannya. Sebagai contoh, Ketua Pegawai Eksekutif seorang yang popular, berwibawa dan berpersonaliti yang menarik. Ia akan menjadi role model dan idola serta mempunyai wawasan visi dan misi yang jelas. Sebagai contoh, setiap ucapan beliau, sama ada untuk menyampaikan visi dan misi atau motivasi, amat dinanti-nantikan dan dihayati oleh semua warga organisasi. Apa kesan dia kepimpinan karismatik ini terhadap pekerjaannya? Yang pertama ialah subordinatnya selesa bekerja tanpa merasa tertekan dan menyanjungi beliau dan berusaha mencapai matlamat organisasi. Yang seterusnya ialah untuk bahagian kedua pula. Soalan yang pertama ialah pada pandangan anda, apakah gaya kepimpinan yang diamalkan oleh Puan Saleha? Pada pandangan saya gaya kepimpinan yang diamalkan oleh Puan Saleha ialah gaya autokratik.
Gaya autokratik ini ia adalah proses untuk membuat keputusan yang hanya dibuat oleh pengurus sahaja. Puan Saliha mengamalkan gaya autokratik kerana Puan Saliha merupakan ketua Jabatan Pemasaran dan beliau sahaja yang boleh mengarahkan semua kaki tangan jabatannya sahaja agar mematuhi segala arahannya tanpa sebarang bantahan. Okey, seterusnya ialah kaki tangan jabatannya tidak terlibat secara langsung dalam proses untuk membuat keputusan. Hanya Puan Saliha sahaja yang akan membuat keputusan akhir dan akan memberitahu kaki tangan jabatannya apa yang mereka perlu lakukan. Okey, gaya kepimpinan autokratik ini sesuai bagi organisasi yang berada dalam situasi yang krisis, dan biasanya pengurus akan membuat pilihan berdasarkan idea dan penilaian mereka dan jarang menerima nasihat daripada pengikutnya. Okey, untuk soalan kedua pula ialah berdasarkan kes ini pada pandangan anda, apakah faktor yang menyebabkan kaki tangan Puan Saliha tidak bersetuju dengan gaya pengurusan Puan Saliha? Okey, pada pandangan saya, faktor yang menyebabkan kaki tangan Puan Saliha tidak bersetuju dengan gaya kepimpinan Puan Saliha ialah Puan Saliha masih berpegang dengan gaya pengurusan yang lama. Selain itu, pengurusan lama atau gaya autokratik ini tidak sesuai diguna pakai oleh Puan Saliha kerana gaya ini hanya sesuai untuk digunakan ketika berada di dalam situasi yang krisis dan sesuai digunakan untuk tujuan perkilangan dan ketenteraan sahaja. Okey, apabila gaya autokratik ini digunakan setiap kali Puan Saliha ingin memberi arahan kepada kaki tangan jabatannya, mesti terdapat segelintir kaki tangan jabatannya yang kurang senang ataupun tidak bersetuju dengan arahannya yang baru ini. Seperti yang kita sudah maklum, sikap pemimpin atau pengurus yang mengamalkan gaya autokratik ini mesti menggunakan kuasa mereka secara paksaan. Okey, pemimpin atau pengurus yang ingin membuat keputusan atau mengeluarkan arahan yang baru, mesti para pekerjanya atau kaki tangan jabatannya mematuhi segala arahannya tanpa sebarang bantahan. Okey, selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan kaki tangan jabatan Puan Saliha tidak bersetuju dengan gaya pengurusan Puan Saliha ialah Puan Saliha tidak melakukan sebarang perbincangan di antara Puan Saliha dengan kaki tangan jabatannya. Hal ini akan menyebabkan masalah yang timbul oleh kaki tangan jabatannya bila mana kaki tangan jabatannya tidak bersetuju dengan pendekatan Puan Saliha. Selain itu, ada di antara kaki tangannya yang memohon agar pihak sumber manusia masuk campur tangan dalam menyelesaikan kemurutan yang ada ini. Seperti yang kita sedia maklum, pemimpin atau pengurus yang mengamalkan gaya autokratik ini lebih mengutamakan kepada kehendak kerja dan juga menyelesaikan tugasnya sahaja. Pemimpin atau pengurus jenis ini akan menggesa orang bawahannya untuk menyempurnakan tugasan mengikut arahan yang telah diberikan. Selain itu, tiada hubungan atau komunikasi yang mesra terjalin di antara pemimpin ataupun pengurus dengan orang bawahannya kerana perbincangan hanya menumpukan terhadap tugasan atau arahannya yang diberikan. Okey, di samping itu, pemimpin ataupun pengurus jenis ini biasanya suka mengongkong dan sifatnya pemarah, tegas dan sombong. Namun tugasnya ini lebih teliti dan sempurna. Okey, yang terakhir ialah soalan yang terakhir ialah pada pandangan anda, apakah Puan Saliha merupakan seorang pengurus yang baik? Okey, pada pandangan saya lah Puan Saliha merupakan seorang pengurus yang baik
tetapi Puan Saleha masih mengamalkan pengurusan yang lama ataupun gaya autokratik yang tidak sesuai untuk digunakan di jabatannya. Puan Saleha perlu menukarkan gaya pengurusan lama ataupun gaya autokratik ini supaya ia bersesuaian dengan skop pekerjaannya, dan bukan sahaja untuk kebaikan Puan Saleha tetapi untuk kebaikan kaki tangan jabatannya. Hal ini supaya tiada masalah yang akan timbul di antara Puan Saleha dan kaki tangan jabatannya sekiranya Puan Saleha tidak mengamalkan gaya pengurusan lama atau gaya autokratik ini, dan Puan Saleha mesti menggunakan gaya pengurusan yang baru untuk memastikan semua kaki tangan jabatannya bersetuju dengan tugasan dan arahan yang Puan Saleha berikan.